sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan kepada kita untuk berhimpun di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala amal dan perbuatan baik kita dan memberikan keselamatan sama ada hidup di dunia maupun di akhirat, insya-Allah. Kita berada pada bab yang ke-25 pada muka surat 95, masih lagi membicarakan tentang menyapu kepala. 25, bab yang ke-24, 25, 26 dan 27 adalah membicarakan tentang hadis yang telah bersalah-salahan ulama, bagaimana keadaan menyapu kepala dan bagaimana kaifiat menyapu kepala dan bilangan sapuan pada kepala. Ma jaa an bi muakhirir ra'si, bab yang telah datang ia bahawasanya memulai ia dengan belakang kepala. Pada yang sebelumnya kita sentuh tentang sapu kepala ni daripada depan, kan? Ni bagaimana pula memulai ia dengan belakang kepala. Jadi kita tengah hadis yang 28. Anir Rubai'i binti Mu'awwiz anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sihi marrataini bada'a wa muakhkhari ra'sihi summa muqaddamihi wa uzunaihi kiltaihima zuhurihima wa butunihima. Hadisun hasan. Daripada Rubai' binti Mu'awwiz, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu ia dengan kepalanya 2 kali, mulai ia di belakang kepala, kemudian dengan hadapan, dan dengan 2 telinganya, tiap-tiap keduanya, luarnya dan dalamnya. Okay. Masalah yang ke-156. Ketahuilah sekiranya, hai saudaraku, satu kelakuan daripada kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu kepala pada mengambil air sembahyang, maka ia telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, Anir Rubai' binti Mu'awwiz anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi marratain. Diriwayatkan daripada Rubai' binti Mu'awwiz bin Afra radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu ia akan kepalanya 2 kali pada mengambil air sembahyangnya. Bada'a wa muakhiri ra'sihi summa muqaddamihi wa bi uzunaihi kiltaihima zuhurihima wa butunihima. Mulai ia dengan belakang kepalanya, kemudian dengan hadapannya, dan dengan telinga keduanya luar keduanya dan dalam keduanya. Berkata Abu Isa,
Bermula hadis Rubai' bin Muawwiz ini adalah hadis hasan, dan hadis Abdullah bin Zaid pada masalah 125 lebih asah daripada ini dan lebih elok isnadnya. Sesungguhnya telah berjalan setengah daripada ahli Kufah hadis, setengah daripadanya Waqi' bin Al-Jarrah, dan kata Ibnu Arabi, dan bermula yang sahih ialah Allah diambil air semayang, dibasuh tangan, jadi dia mula daripada gini, ni ke depan ni pergi ke depan, kan? Jadi dia pergi ke depan, kemudian dia masukkan ni. Jadi dengan sekali ambil itu, sapu kepala dan masukkan telinga sekali. Ini perbuatan yang dikatakan, yang diriwayatkan daripada Abi Rubai' binti Muawwiz. Jadi daripada belakang pergi ke depan. Hari itu daripada depan ke belakang. Dan ini telinganya disapu sekali, kan? Dia ambilnya daripada sini, kemudian terus masuk luar dan depan, dalam. Itu makna satu riwayat lah yang disebutkan kepada kita. Menyapu kepala dan ingkarkan wajibnya. Bermula orang yang ingkar akan wajib menyapu kepala pada mengambil air sembahyang itu menjadi kafir ia kerana sabit dengan dalil yang qat'i. Adapun jikalau ingkar seorang akan kadarnya yang diperselisihkan oleh ulama, maka tidak menjadi kafir kerana bahawa sabit dengan dalil zanni. Jadi sapu kepala ni, kalau sekiranya orang mengingkarkan hukum sapu kepala bagi orang yang mengambil wuduk, kerana Allah Ta'ala dah menyebut dalam Quran, wamsahu birusikum, sapu kepala. Orang mengingkari hukum menyapu kepala bagi ambil wuduk, maka hukum jadi kafir. Tapi kalau sekiranya dia maknanya ingkar dengan sebab nak sapu ni daripada depan ke, daripada belakang bawa ke depan ke, depan bawa ke belakang ke, atau main cecah aja ke, atau letak di ubun-ubun ke, berapa kali nak sapu, kalau itu yang diingkarinya, kerana itu tidak, kerana itu perselisihan ulama. Dan tiada menjadi kafir kerana bahawasanya itu sabit dengan dalil zon. Dalil zon ni maknanya mengikut apa sangkaan ulama, berpandu kepada hadis. Mereka baca ni, mereka faham macam ni. Mari orang lain, dia faham baca hadis ni, dia tarjihnya macam ni. Itu tak apa. Tapi dalam masalah hukum menyapu kepala, tidak ada di kalangan ulama berselisih pendapat, semua kata wajib. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tengok lagi tentang sapu kepala lagi. Bab yang ke-26, babu ma jaa an mashal ra'si marratan. Bab yang telah datang ia bahawasanya sapu kepala sekali. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang sama, iaitu Rubai' binti Muawwiz, annaha aratin Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, qalat masaha ra'sahu wa masaha ma aqbala minhu wa ma adbara sudaghaihi wa udhunaihi marratan wahidatan. Hasan sahih. Tadi hadis yang kita baca hasan ni hasan sahih. Makna lagi baik dan lagi tepat. Diriwayatkan daripada Rubai' bin Muawwiz bahawasanya melihat ia akan Nabi SAW mengambil wuduknya. Ia berkata, menyapu akan kepalanya dan menyapu akan barang yang ada di hadapan daripadanya dan barang yang membelakang, dan dua pelapisnya dan dua telinganya kali yang satu. Jadi
Yang ni hadis ni lain pula. Muawiz kata dia menyapu kepala dan menyapu akan barang yang ada di depan. Mana depan? Depan ke belakang kan? Sampai belakang. Lepas tu dua telinga. Ni. Dia masuk gini tuan-tuan Ni masuk ni. Ni ni tegakkan jari ni. Kan? Yang ni dah masuk dalam telinga dah. Lepas tu yang ni. Dia tak semua kena tu. Kan? Jadi kalau kita masukkan ni jadi ni pergi ke belakang kan. Jadi itu keadaan dia lah. Membelakang dan dua pelapisnya yang mana telinga yang kali yang satu. Jadi dengan satu wuduk, sapu kepala dan sapu telinga. Sebab tu dia kata marratan wahidah. Ya saudaraku, telah dikeluarkan oleh Tirmizi hadis Nabi sapu kepala sekali, katanya Anir Rubai' binti Muawiz annaha aratin Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, qalat masaha ra'sahu wa masaha ma aqbala minhu wa ma adbara wa sudaghaihi wa udhunaihi marratan wahidah. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyapu ia akan kepalanya dan menyapu ia akan barang yang di hadapan daripadanya dan barang yang keluar dia daripada dua pelipis dan dua telinga satu kali, iaitu sapu sebagaimana kelakuan pada hadis dalam masalah 152. Kata Abu Isa, dan pada bab ini adalah datang riwayat daripada Ali karramallahu wajhah dan datuknya Talhah bin Musyarrif. Jadi ni datang dengan riwayat yang lain kan. Kita tengok masalah menyapu kepala, mengambil air semayang sekali dan hukumnya bermula. Hukum menyapu kepala, mengambil air semayang sekali itu, kata Abu Isa, telah beramal atas hadis dalam masalah 158 dan ia di sisi kebanyakan ahli ilmi daripada segala sahabat radhiyallahu anhum dan mereka yang kemudian daripadanya. Dan dengan inilah perkataan Ja'far bin Muhammad, Sufyan As-Sauri, Ibnu Mubarak, Asy-Syafi'i dan selainnya. Dan kata Abu Isa At-Tirmizi telah bercerita kepada aku, Muhammad bin Mansur Al-Maki katanya, telah aku dengar Sufyan bin Uwainah berkata, ia telah aku tanya akan Ja'far bin Muhammad daripada sapu kepala, adakah memadai dengan sekali sapu? Maka jawabnya ialah sangat-sangat bolehnya dan memadainya. Jadi kalau sapu kepala ni, kata Ja'far bin Muhammad, sapu kepala sekali pun dia kata dah memada dah. Memada dah kan. Menyapu kepala sekali dan ikhtilaf. Tiada bermula hadis tersebut di dalam As-Sahihaini, tiada padanya menyebut bilangan sapu. Jadi kalau dalam hadis Bukhari Muslim tak disebutkan bilangan. Dan dengan dialah berkata kebanyakan ulama. Ia diriwayatkan daripada oleh Abu Daud dan Ibnu Majah daripada dua wajah, iaitu mengesahkan akan salah satu daripada keduanya oleh Khuzaimah dan lainnya. Dan lebih daripada tahqiq dan makbul dan mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah. Jadi masalah menyapu kepala sekali, kedua kali, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, telah berkhilaf ulama di kalangan mereka. Kerana kalau disebut di dalam hadis daripada riwayat Sahihain, mana Bukhari dan Muslim, maka tiada disebutkan. Maka hadis tu boleh dijumpa dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi inilah yang telah dipegang oleh kebanyakan ulama dalam beramal dalam masalah menyapu kepala ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab dia punya perbicaranya diulang-ulang
benda yang sama. Tengok kata Ibnu Arabi, bermula sapu kepala pada mengambil air semayang telah bersalah sahan riwayat daripadanya. Maka setengah daripada mereka ialah mereka yang meriwayatkan bahawa menyapu kepala itu 3 sapu. Itu satu riwayat. Dan setengah daripada mereka mengatakan bahawa menyapu kepala sekali. Dan kata Abu Daud, bermula segala hadis Uthman yang sahih-sahih itu semuanya sapu kepala sekali sahaja. Dan setengah daripada riwayat gharib ialah perkataan Ibnu Sirin bahawasanya menyapu kepala itu 2 kali, 1 kali fardu dan 1 kali sunat, dan bergantung dengan bahawasanya fardu itu sekali dan keduanya sunat seperti sekalian anggota. Ianya qiyas atas ibadat yang melintangi bagi sunat, jikalau ia seperti sekalian anggota daripada pihak qiyas nasai adalah ia 3, maka melebihi mereka itu akan barang yang telah terdahulu. Jadi nak tunjuk pada kita tuan-tuan, bahawa sekali itu wajib, kan? Bahawa sekali itu wajib. Kalau orang yang menyapu 2 ke 3, kalau sekiranya dengan sapuan yang pertama tu dia tidak sah, maka dia boleh diikuti dengan sapuan kedua. Sapuan kedua tu boleh menyebabkan, maknanya dia boleh menutup dia punya daripada tak sah tadi. Contohnya dibasuh tangan. Basuh tangan ni tuan-tuan, pertama meratakan air lah. Dah rata sekali pun cukup. Tapi kenapa kita buat 3 kali? 2 dan 3, takut bila kita basuh ada tempat yang tak kena. Jadi bila kita ulang, kerana basuhan wajib tu sekali, kan? Yang kedua, ketiga tu sunat. Jadi bila kita basuh yang kedua, kemungkinan basuhan pertama tadi ada di siku tak kena. Jadi dengan sebab basuh kedua juga tak kena, yang ketiga boleh. Jadi menyebabkan bahawa basuhan kita tadi jadi sah. Jadi kalau kita basuh sekali je tak kena pada anggota yang sepatutnya wajib dibasuh dalam ketika mana semayang, maka sudah tentu semayang kita tidak sah, kerana wuduknya tak sah. Mana dalil yang menunjukkan bahawa semayang tak sah? Al-miftahus solat al-wuduk. Kunci bagi semayang ni wuduk. Kalau wuduknya tak sah, maka semayang tak sah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi itu sebabnya basuhan wajib tu sekali je. Basuhan wajib. Kita basuh, jadi basuh lagi itu dah jadi sunat. 2, 3 tu sunat. Yang wajib basuhan pertama. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bab yang ke-27. Babu ma jaa annahu ya'khudhu li ra'sihi ma'an jadidan. Bab yang tentang ia bahasanya mengambil ia bagi kepala akan air baru. Mana tak boleh basuh sekali untuk kepala terus basuh telinga, kan? Mana kalau kita nak basuh kepala sekali, maka telinga kena ambil yang lain, kan? Ini dia datang dia punya hadis dia. An Abdullah ibn Zaid annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa ansaha ra'sahu bima'in ghairi fadli yadayhi. Hasanun sahih. Daripada Abdullah bin Zaid bahwasanya melihat ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk ia dan bahawasanya menyapu ia akan kepalanya dengan air yang lain daripada lebihan lebihan tangannya. Jadi Rasulullah kalau nak sapu kepala, dia tak guna air yang ada lebihan pada tangan untuk terus basuh tangan ni, tangan basah. Guna untuk sapu kepala, tak boleh. Rasulullah tak buat yang demikian. Ketahuilah kiranya, hai saudaraku, apabila hendak menyapu kepala, mengambil air sembahyang itu tiadalah boleh disapu dengan air yang lebih daripada basuhan tangan. Ingat tak? Mana bila kita nak basuh kepala ni adalah satu juzuk ataupun daripada satu anggota yang wajib. Dia adalah rukun, kan? Makna anggota yang menjadi wajib untuk basuhan. Dia muka,
Tangan sampai ke siku, sapu kepala, basuh kaki sampai ke buku lali. Ini anggota 4. Telinga, berkomor, masuk air dalam hidung, itu semua sunat. Tak? Sunat. Dia tidak menjejaskan. Tapi yang ini tak boleh. Kerana ini merupakan juzuk anggota yang berbeza. Dia tak sama. Kepala, tangan, kaki dia berbeza. Juzuk anggota yang berbeza. Kan? Jadi dengan sebab itu, bila kita mengambil air semayang, kita basuh tangan, tangan kita masih basah, ada air lagi, lalu kita guna untuk sapu kepala, maka air itu tak boleh lagi diguna untuk anggota yang lain. Mana anggota wajib yang lain. Malah kalau tangan, tangan. Kalau kaki, kaki saja. Tak boleh guna untuk anggota yang lain. Kalau digunakan untuk anggota yang lain, pada anggota yang jadi wajib basuhan, maka ianya tidak mengesahkan akan basuhan. Jadi ini yang disebutkan. Ya ini apabila sudah basuh tangan, langsunglah sapu kepala dengan tiada mengambil air lain, maka yang demikian itu tiada sah. Bahkan hendaklah kemudian daripada basuh tangan itu dijirus atau dicelup air lain akan jadi menyapu kepala. Demikianlah hadis akan datang ini menerangkan akan perbuatan Nabi SAW. Jadi basuh muka, ambil lagi air, basuh tangan. Ni tak boleh pakai yang ni untuk sini pula. Satu angkat, satu tangan, ambil lagi satu tangan, kemudian ambil lagi untuk kepala, ambil lagi untuk kaki sebelah, kanan dan kiri, baru boleh. Dia jangan kan basuh tangan punya jiruh kat kaki. Ni jiruh ni terus ke kaki punya. Kan? Ambil air paip, jiruh tangan, dia terus basah kat kaki tu, lalukan kat kaki terus, pakai macam tu. Boleh tak? Hukum tak boleh. Tidak sah hukum. Kenapa? Kerana air yang telah digunakan tadi pada basuhan pertama itu telah menjadi air mustakmal. Air mustakmal hukumnya ialah air yang bersih pada dirinya, suci pada diri, tak boleh menyucikan lain. Kerana dia telah digunakan untuk basuhan fardu. Tak boleh. Nak siram pokok bunga, nak basuh kereta, itu tak ada hal. Kan? Kerana air mustakmal ni dia suci pada diri. Tapi kalau kereta kita tu kena najis, guna untuk air mustakmal membasuh pada kereta yang kena najis tadi, maka dia tidak menyucikan, tak mengangkat, maknanya najis tadi tak menghilangkan hukum. Dia bersih pada adat tapi tidak bersih pada hukum. Iaitu tuan-tuan, dia berkait-kait. Sebab tu kalau kita pergi makan di mana-mana kedai, kalau bukan Islam masak, masalah ni yang menjadi persoalan, adakah dia tahu tentang hukum air mustakmal, air mutlak, air mutanajis? Itu dia. Pergi di kedai-kedai makan, dekat situ dia buang air yang lebihan orang minum tadi tu, angkat itu. Lepas tu dia masukkan pinggan dekat situ. Dia basuh, dia buka, dia basuh aja. Dia main kocak-kocak kat situ. Jadi pinggan tu macam mana keadaan dia? Air yang dalam tu mustakmal. Ada orang isap rokok, masukkan pontong rokok pula dalam tu. Jadi macam mana tau? Dia basuh, dia angkat. Roti canai 2, dia pun masuk dalam pinggan tu. Tuangkan kuah, kita makan sedawa 5 harakat. Ada? Macam mana tuan-tuan? Sebab ni kena ambil berat. Kan? Sebab kita jangan pandang ringan masalah-masalah ni. Sebab orang Islam ni dia kebersihan. Kerana apa ni? At-tuhuru nisful minat iman. Bersih ni sebahagian daripada iman. Sebab tu masalah kebersihan tu masalah iman, bukan masalah kita sebab penyakit dan sebagainya. Sebab dia sebahagian daripada iman. Orang yang bersih, imannya kurang.
Bukan kata tak ada iman, kurang iman dia. Sebab tu bila kita nak makan di mana-mana itu kita itulah persoalannya. Habis ustaz takkan nak bawa pinggan sendiri pula? Tak ada lah suruh bawa pinggan sendiri. Jadi kita kena tengok. Jadi ni masalah-masalah. Jadi ala kulli halnya dia balik kepada asal kena makan dekat rumah. Tapi makan kat rumah, orang rumah pula tak masak. Tak apa, beli bungkus bawa balik makan kat rumah. Kan? Kalau kata payah orang rumah tak berapa nak masak, dia kata bang hari ni tak berapa nak masak lah, buat cuti hari ibu bang. Sudah, hari ibu je, besok pun hari ibu juga. Manjang hari ibu kan? Kita kata macam ni kuruh badan. Kalau macam Ustaz Faizal tak apa, tak turun-turun kan? Dia punya tak susut, tak 5 hari pun tak susut. Kena macam kita ni melengkung je. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini masalah air tuan-tuan. Ada yang masalah air ni fail. Soal dalam temuduga masalah ni air mutlak, air musta'mal fail. Basuh najis dengan air apa pun tak tahu nak guna macam mana. Tuan-tuan, kan? Ini masalah ibadat, dia bersangkutan dengan ibadat. Air ni bersangkutan dengan ibadat. Kalau dia tak bersangkutan dengan ibadat, tak jadi masalah. Ini masalah ni, air ni bersangkutan dengan ibadat kita. Sebab tu kita kena faham, hadam sungguh tentang masalah air. Kan? Kita tiap-tiap hari guna air pula. Air tu kita guna. Kan? Kita tengok, basuh, beli sayur, gendam, masukkan dalam singki, gendam dia. Air itu kalau kita guna, kita dah basuh-basuh, kita bilas pinggan, kita tengok, tu air tu bersih lagi, kita bilas pinggan. Tak? Jadi air itu dia jadi mustakmal. Air mustakmal. Dia kalau nak guna untuk basuhan-basuhan lain tak ada masalah. Nak guna basuh longkang ke, nak jiruh lantai ke, nak siram pokok bunga ke, tak ada masalah. Ini apabila digunakan untuk ada sangkutan dengan ibadat, dengan apa yang kita makan, itu kena jagalah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Okay. Kemudian dalam masalah 160, menyapu kepala dengan air yang baru, hadisnya diulang kepada kita hadis tadi yang mana Rasulullah tawadda'a wa annahu masaha ra'sahu bima'in ghairi fadli yadaihi. Rasulullah ni menggunakan air yang lain daripada air lebihan daripada di dalam dua tangannya dan dibasuhkannya ke tangan yang diambil air semayang itu. Jadi kita tengoklah bahawa didatangkan oleh Tirmizi akan satu hadis dengan sanad lain dan hadis menyapu serupa di atas itu juga, dan katanya diriwayat diriwayat di atas itu lebih asah. Riwayat di atas itu lebih asah kerana bahawasanya sesungguhnya diriwayatkan daripada bukan satu wajah sahaja akan hadis daripada Abdullah bin Zaid dan lainnya bahawasanya Nabi SAW mengambil bagi kepala akan air yang baru. Jadi hadis ni bukan diriwayat oleh satu je, banyak hadis-hadis yang lain yang menyokong, kan? Masalah menyapu kepala dengan air yang baru dan hukumnya, berkata Abu Isa At-Tirmizi, bermula amal atas hadis dalam 162 ini di sisi kebanyakan ahli ilmu memikir mereka akan bahawasanya mengambil bagi kepala akan air yang baru daripada mengambil air semayang. Maka janganlah seorang terfikir menyapu kepala itu dengan tiada mengambil dengan air dengan tangan, yakni lepas basuh tangan langsung sapu kepala juga. Maka yang demikian itu bermakna menyapu tangan dengan air yang ada melekat di tangan baki-baki basah membasuh tangan tadi, jika diperbuat demikian tiadalah sah wuduknya. Jadi faham tuan-tuan ya? Ada dah basuh tangan, tangan masih basah lagi, duk sapu je terus.
kan, dengan air yang ada kat tangan. Jadi tak sah. Seperkara lagi, ada pula ulama memikirkan makna hadis itu akan jadi syarat menyapu kepala hendaklah mengambil air asing daripada air yang telah ada di hadapan itu. Maka yang demikian pun tiada juga betul, kerana air yang di hadapan yang lebih daripada basuhan tangan tadi bukannya air mustakmal hingga berhajat kepada mengambil air baru yang asing daripadanya. Bahkan dalam hadis masalah 162 itu, hendaklah seorang yang menyapu kepala akan mengambil air sembahyang itu, iaitu air lain daripada air lebih di dalam tangan yang dibasuh tangan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena faham kan? Maksud dia tadi, mana kalau basuh tangan jangan guna air yang ada pada tangan untuk basuh. Basuh kepala pada anggota wuduk yang lain, maka hukumnya tidak sah. Kena dengan air yang baru. Mana air yang baru maknanya kita tuang air daripada pada tangan kita baru, kan? Dia ambil air yang lain, bukan air yang ada baki-baki dekat tangan tadi. Itu kita kena faham maksud dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masuk kepada bab yang ke-28. Babu ma jaa fi mashil uzunaini zahirihuma wa batinihuma. Bab yang telah datang ia menyapu dua telinga zahir keduanya dan batin keduanya. An Ibn Abbasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa udhunaihi zahirihuma wa batinihuma. Hasanun sahih. Bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu ia dengan kepalanya dan dua telinganya, luarnya dan dadanya. Ketahuilah, kiranya ya saudaraku, pada menyapu dua telinga telah didatangkan oleh Tirmizi akan hadis yang berbunyi An Ibn Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi, Rasulullah menyapu kepala, wa udhunaihi, dan menyapu telinga, zahirihuma, zahirnya, zahir ni yang luar, ni yang luar, kemudian wa batinuhuma, yang dalam, dalam. Kata Abu Isa dalam bab ini riwayat daripada Ar-Rubai. Kata Isa At-Tirmizi bermula hadis Ibnu Abbas ini ialah hadis hasan sahih. Masalah menyapu telinga luar, dalamnya dan hukumnya. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula amal atas hadis yang di dalam masalah 163 adalah di sisi kebanyakan ahli ilmu memikir mereka itu akan menyapu dua telinga luar dan dalamnya. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, dan aku suka menyapu seorang akan luar dua telinganya dan dalam keduanya dengan air yang lain daripada air sapu kepala. Makna tak sapu. Makna bila ambil sapu kepala, sapu, lepas tu ambil air lain, telinga pula. Telinga. Jangan sapu masuk telinga. Kerana ada orang buat begitu. Pada mazhab Syafi'i, dia tak suka maknanya berbuat yang demikian. Orang dia sapu kepala terus masuk telinga, sapu kepala terus masuk telinga. Dia tak mau gitu. Jadi masalah dalam mazhab Syafi'i, dia berpegang kalau sapu kepala, ambil air lain, sapu telinga, ambil lagi sapu telinga, sapu telinga. Itu yang pada pegangan ataupun pandangan mazhab Asy-Syafi'i, kan? Itu amalan daripada mazhab Asy-Syafi'i. Dan memegang seseorang itu dengan dua jarinya yang berair itu bagi dua telinganya, maka dimasukkan ke dalam yang zahir dengan lubangnya yang lapang sampai kepada cuping telinga. Ni masuk ni. Masuk dalam. Ni jari telunjuk kita masuk. Dalam dia. Jadi ini yang luar ni. Yang ini, yang luar ni daripada ibu jari. Dia pusing. Maka yang ini
Yang masuk dalam lubang telinga kita tu, ini yang bergerak di dalam. Bergerak di dalam. Tolak pusing bawah, naik atas pusing. Jadi gitu keadaan dia. Kan? Jangan macam ni. Dia buat gini. Bukan begini tuan-tuan. Dia kena masuk ni. Sumbat ke dalam lubang telinga. Nasiblah kalau ada tai telinga keluar, ada lelekat. Tak? Jadi dia masuk gini. Jadi jalankan. Jalankan. Bukan macam ni. Ni tak boleh. Ni makna tak masuk. Jari ni tak masuk dalam. Kan? Jadi berbeza. Perbuatan tu berbeza. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan jikalau meninggal seseorang, akan sapu dua telinganya, nyascaya tidak diulang. Contohnya dah ambil sapu kepala, basuh kaki. Telinga tak basuh. Adakah perlu diulang? Tak payah. Kenapa? Telinga ni hukumnya sunat. Dia kalau tadi basuh kepala, terus basuh telinga, okey. Kan? Jadi kalau terlupa, tak perlu diulang lagi. Kan? Kerana bahawasanya keduanya, jikalau keduanya daripada muka, nasaya membasuh ia akan keduanya serta mata. Kalau muka, dia dah jalan dah. Basuh, basuh. Nak? Tapi telinga ni dia tak masuk di dalam kompaun muka. Yang masuk ialah anak telinga. Anak telinga dia masuk dalam kompaun muka. Had yang perlu dibasuh. Anak telinga kiri dengan kanan, dia termasuk dalam kompaun. Maknanya dalam had muka tadi. Kalau kita ambil wuduk, anak telinga ni anak telinga tuan-tuan. Jangan anak telinga pun tak kenal, kena masuk sekolah balik. Ni anak telinga yang kecil ni. Jadi anak telinga ni mesti dibasuh, kerana dia termasuk dalam bahagian muka. Telinga ni banyak basuh, wah, siap sapu ni. Ni tak masuk. Jangan tak sekolah pula. Jadi ni anak telinga masuk. Masuk semua. Jadi kalau sekiranya kita membasuh anak telinga yang mana? Yang luar. Ni dia. Yang kecil ni luar. Dia termasuk had muka. Kalau kita basuh tak kena, maka tak sah. Kerana wuduk kita tak sampai kepada had muka. Orang duk sapu bawah rahang tak kena. Rahang ni, bawah rahang dia termasuk had muka. Kan? Dia termasuk had muka. Tak kena. Orang perempuan kalau basuh tak kena. Kenapa rahang ni termasuk had muka? Kerana dia aurat. Kalau perempuan nampak semayang di ketika sujud, nampak bawah ni, maka hukumnya terbuka aurat, tak sah semayang. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kena berjaga betul-betul. Kan? Sebab tu orang dulu-dulu kalau dia semayang, dia punya tudung tu, dia tudung, nanti dekat sini dia ada kain 3 segi tu. Kain 3 segi tu sampai di bawah sini. Dia bukan bulat gitu. Dia kain dia gitu, nanti dekat bawah ni ada kain 3 segi gitu. Jadi menutup bawah dia. Kalau orang sekarang ni dia tak payahlah, sebab dia dah ada scarf yang boleh serkup sampai duduk bawah tu. Jadi tak jadi masalah, kan? Jadi sama ada luar dalam semayang ataupun luar semayang, itu aurat. Ingat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di luar semayang atau dalam semayang, bawah ni adalah aurat yang perlu ditutup. Nampak, maka terdedah aurat kita, maka hukumnya berdosa. Kan? Tapi jangan terlebih-lebih aurat pula. Dia tutup sampai nampak keningnya. Kan? Jadi nampak kening aja dia sujud, maka dahinya tidak kena pada anggota sujud. Maka menyebabkan berlapik yang tidak mendatangkan sah akan semayang. Kan? Kerana apa? Had muka ni daripada atas ke bawah ialah daripada tumbuh anak rambut kita ni. Itu had muka. Kalau dia tutup sampai ke dia sujud, kan? Siap pula ada dia punya nako pula. Kan? Awning dia ada awning. Semayang pun ada pakai awning tu. Kan? Mana kena? Tu kena hati-hati. Sebab tu ibu-ibu kalau pasang semayang, pastikan dahi ni jangan tertutup.
Kerana apa? Dahi ni sebahagian daripada anggota sujud. Apa anggota sujud? Dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut dan jari-jari, perut jari, kaki. Dan ada maknanya anggota yang 7 ni yang wajib terbuka dan yang lain tidak perlu. Kan? Contoh, kalau kita lutut, mana ada orang semua yang singkap lutut? Sebab tu tak ada masalah. Kan? Kaki, kalau pakai sarung kaki, sah atau tidak? Sah. Tapi kena tengok orang perempuan, tapak kaki adalah aurat. Kiranya dia memakai sarung kaki yang terang sehingga menampakkan warna kulit, dan kain, dia punya kain tu tak menutup tapak kaki dia. Orang pandang daripada belakang melihat tapak kaki dia, maka terzahir dia punya aurat, maka hukum sembahyang dia tidak sah. Sebab tu kita kena jaga-jaga, tuan-tuan. Kan? Walaupun dia pakai sarung kaki. Apa istilah maknanya terbuka aurat? Istilah terbuka aurat dalam fiqh macam mana? Terbuka aurat dalam istilah fiqh, pertama ialah menampakkan warna kulit. Walaupun pakai baju, tapi nampak warna kulit. Pakai baju kelawar terbang, ya kan? Disulur duk kereta, nampak dikira terdedah aurat. Kan? Mana nampak warna kulit. Itu satu. Yang keduanya, apa istilah dalam fiqh dikata mendedah aurat? Iaitu menampakkan susuk tubuh. Kita pergi kat kedai-kedai makan, yang duk ambil tender itu semua orang perempuan. Kan? Dia punya pakaian, kita nak makan pun tak lulus. Nak makan nasi lemak tu tak lelus dalam ni. Dia datang tu, kita pun naik sesak nafas. Kan? Jadi macam mana? Kan? Tidak, nanti tak bawa macam tu tak laku. Jadi kena hati-hati, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu semua menampakkan, itu yang dikira semua tidak yang mendedahkan aurat. Walaupun dia berpakaian waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam satu hadisnya, akhir zaman orang berpakaian tapi bertelanjang. Inilah keadaannya. Apa? Dalam 2 keadaan. Mereka pakai menampakkan warna susuk tubuh ataupun menampakkan warna kulit. Hari ni orang pakai maknanya dia punya kain jenis laika. Apa laika? Betul tak? Betul saya sebut ni. Wallahu alam, dah main hentam je lah. Dia jenis kain tu melekat kat badan. Kan tudung-tudung dia orang sekarang ni banyak pakai kain macam tu kan. Saya cakap kain alas meja. Kita tengok pergi rumah kahwin tu duk alas kain macam tu lah. Dia duk melekat ikut tubuh. Itu termasuk di dalam menampakkan susuk tubuh. Kena hati-hati. Ibu-ibu kena hati-hati. Dah lah mahal pula tudung tu kan. Jadi hati-hati, jangan sampai dengan sebab pakaian kita diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suami-suami kena ambil perhatian dalam masalah-masalah ni kan. Nak pakai baju kelawar dalam rumah je jadi kelawar tak apa, jangan jadi keluar kan. Jangan keluar pun pakai baju kelawar je. Memang jadi kelawar lah suami nanti kan. Jadi masalah besar nanti kan. Jadi hati-hati tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka seperkara lagi dikata para ulama yang memikirkan makna hadis. Kat mana itu kita? Betul masuk salah tempat masuk. 104. Okey. Dan jikalau meninggal seorang akan sapu telinganya, saya tidak perlu diulangan. Dan jikalau adalah keduanya daripada kepala, saya memada dengan sapu keduanya, akan sapu kepala sebagaimana memada daripada barang yang tinggal daripada kepala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kerana telinga ni coping ni dia bukan masuk juzuk muka kan. Dia adalah juzuk yang berbeza. Jadi dengan sebab itu kalau dibasuh dia tak boleh dengan
dengan tak memadai dengan basuh kepala terus basuh telinga. Tidak ada diasingkan basuhan, kerana itulah yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok pada bab yang ke-29 satu lagi. Babu ma jaa an uzunaini minal ra'si. Bab yang telah datang ia bahawa dua telinga itu daripada kepala. An Abi Umamah qala tawadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faghasala wajhahu salasan wa yadayhi salasan wa masaha bi ra'sihi wa qala uzunani minar ra'si. Daripada Abi Umamah, katanya telah mengambil air semayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka membasuh ia akan mukanya 3 kali, 3, dan dua tangannya 3, dan menyapu kepalanya, dan katanya bermula dua telinga itu daripada kepala. Ini ada pendapat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu diulang. Kata Abu Isa, telah berkata Qutaibah, telah berkata Hamad, tiada aku tahu akan ini perkataan uzunai minar ra'si. Kata Abu Qutaibah, telah berkata Hamad, dia kata aku tak tahu kalau orang sebut uzunai min ra'si, makna telinga ni daripada kepala. Adakah ia daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau daripada perkataan Abi Umamah? Pada bab ini diriwayatkan daripada Anas. Okey, masalah telinga kedua-duanya daripada kepala kah? Adakah telinga ni dikira daripada bahagian kepala? Maka telah menyebutkan Abu Isa At-Tirmizi dan bermula amal atas hadis dalam masalah 166. Bermula di sisi kebanyakan ahli ilmu, bahagia kata sahabat daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang kemudian daripada mereka itu, bahawasanya dua telinga itu daripada kepala. Ini Abu Isa At-Tirmizi. Dan dengan dialah katanya Abu Sufyan As-Sauri, Ibnu Mubarak Asy-Syafi'i, dan Ahmad dan Ishaq. Telah berkata setengah daripada ahli ilmi, barang yang sebelah hadapan daripada telinga itu, maka ia daripada muka, dan barang yang di sebelah belakang, maka ia daripada kepala. Ini sebahagian pendapat pula. Yang depan ni, ni muka punya, yang belakang ni kepala punya. Macam mana pula jadi gitu? Ini kata sebahagian. Telah berkata Ishaq, dan aku pilih bahawa menyapu daripada hadapan daripada keduanya serta muka, dan yang sebelah belakang daripada keduanya daripada kepala. Lihat perkata Imam Asy-Syafi'i dalam masalah 165. Jadi kata Ishaq, kalau sapu yang depan ni anak telinga ni, ini termasuk muka. Jadi kalau basuh kepala ni termasuk telinga, kerana telinga termasuk kepala. Yang belakang ni, ini termasuk kepala. Jadi ini pendapat daripada Ishaq. Dan telah berkata Ibnu Arabi, telah bersalahan-salahan ulama pada dua telinga itu dengan 4 qaul. Mana 4 pendapat? Pertama, kedua-duanya, bahawasanya kedua-dua telinga itu daripada kepala, sapu keduanya dengan air. Telah mengatakan ia oleh Abdullah bin Abbas, Atha Al-Hasan dan Abu Hanifah. Itu satu. Yang keduanya, dia daripada muka, dibasuh keduanya sertanya. Telah mengatakan ia oleh Ibnu Syihab. Dan yang ketiganya, dibasuh barang yang berhadapan daripada keduanya serta muka, dan sapu barang yang belakang daripada kepala. Telah mengatakan oleh Syu'bi dan Hasan dan bin Saleh. Jadi pendapat yang pertama, kedua tu dia berbeza. Pendapat yang pertama mengatakan ni semua ni tuan-tuan, kedua-dua telinga ni dia termasuk dalam kepala. Pendapat yang kedua kata yang depan basuh keduanya muka, keduanya, maka masuk sekali. Telinga tu masuk, tak payah lagi. Yang ketiganya, yang belah depan ni muka, yang belakang ni kepala punya. Ini ada orang yang berpegang. Dan yang keempat, kedua-duanya daripada kepala,
dan sapu keduanya dengan air yang baru, telah menambah oleh Ibnul Khalil akan luar kedua-duanya itu wajib dan batin keduanya itu sunat. Telah berkata Qadhi Abu Bakar bin Al-A'rabi radhiyallahu anhu, tetapi yang menyebut akan wuduk Nabi SAW tiada menyebut dua telinga melainkan Ibnu Abbas, Ar-Rubai' bin Muawidh, dan keduanya lebih kuat daripada ta'liq, daripada yang diam, lain daripada keduanya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita pegang kepada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata sapu kepala, telinga ni dengan basuhan yang lain. Kiranya tuan-tuan ada orang berpegang pendapat, kan? Pendapat kalau kita buat hari ni, tuan-tuan ambil wuduk, tuan-tuan sapu kepala, lepas tu ambil basuh telinga dengan air yang lain. Kalau ada orang condemn tuan-tuan, kan? Hari ni sebab ulama condemn banyak, kan? Banyak ulama-ulama ni jenis tak puas hati, kan? Jadi dengan sebab itu, orang-orang yang macam ni kita beritahu dengan dia, tolonglah hormat dengan pendapat orang lain, dengan pegangan mazhab orang lain. Engkau nak pegang makna pendapat basuh kepala sekali telinga jari jalan, itu pendapat memang ada, engkau nak beramal silakan. Tapi aku nak beramal sapu kepala kemudian ambil air dengan sapu telinga, ini pendapat aku dan ini mazhab yang aku pegang. Maka hormatlah pandangan orang. Dulu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ulama-ulama berkhilaf. Hanafi khilaf, Hambali khilaf, Syafi'i khilaf, Maliki khilaf. Tapi mereka tak pernah condemn pun. Apalah kau Syafi'i macam tu pula? Tak ada. Mereka berlapang dada tuan-tuan. Hari ni engkau pegang amalan daripada Hanafi, engkau condemn orang Syafi'i. Sedangkan ini sama-sama ulama. Ini yang kita tengok berlaku sekarang. Kalau engkau nak pegang, peganglah apa yang kau pegang, kan? Kau pegang pendapat kau, sila jalan, tak apa, kami tak marah. Kami nak pegang dengan mazhab Syafi'i, kami lebih selesa dengan mazhab Syafi'i, kami punya suka. Jangan salahkan, kan? Dengan sebab itu tuan-tuan, berlapang dada dan hormatlah pendapat orang lain. Kalau nak hidup senang, nak hidup selesa, hormat orang lain punya pendapat. Jangan kita punya rasa pendapat betul dia. Nah, hari ni dia menyalahkan. Kalau maknanya takbir tak boleh panjang-panjang, Allahu Akbar. Mari orang yang panjang Allahu Akbar, ini semua tak sah. Jangan tuan-tuan, jangan. Ini pelik. Kerana dia tidak menghormati orang lain punya pendapat. Dalam mazhab Syafi'i, takbir ni boleh panjang. Kerana itu yang disebut oleh Al-Imamul Ghazali. Kerana takbir tu boleh sampai kepada 14 harakat. Kerana ada orang kalau lebih daripada 14 harakat, lebih daripada 2 harakat tak sah. Engkau pegang itu pendapat engkau, kerana itu mazhab ada yang sebut gitu. Tapi kami pegang dengan pendapat kami, mazhab kami kata boleh. Kami selesa dengan apa yang disebut. Nah, mana hujahnya? Kerana di dalam akbar, Allahu Akbar tu ada 7 alif. Satu alif mewakili 2 harakat. Bila kita angkat Allahu Akbar, ada 7 alif. Daripada alif, lam, lam, ha, alif, ka, bara. Ada 7 alif. 7 alif tu makna 7 alif maknanya sama 14 harakat. Maka tak salah. Kan? Jadi jangan menyalahkan orang. Nah, ini yang jadi masalah. Yang besok-besok nanti orang tak semayang. Sebab berkhilaf. Kejap 2, kejap 4. Kejap 2, kejap 4. Yang 2 kata salah. Yang 4 kata tak boleh, kau kena ikut kami. Lala semua tak semayang. Jadi tuan-tuan, kan? Melapang dada lah. Kan? Kau nak pegang pendapat kau, silakan. Itu masalah niat pun sama juga. Kan? Masalah niat. Ni panjang-panjang ni nak niat, ada makna kasar, ta'arud, ta'yin ni, mana macam tu pula. Dan nak semayang Zuhur, Allahu Akbar, dah cukup dah. Pendapat Asy-Syafi'i meletakkan niat dalam takbiratul ihram. Kan? Pendapat Asy-Syafi'i itu yang dipegang oleh Syafi'i. Maknanya meletakkan niat mesti jatuh dalam takbiratul ihram, bermula daripada alif sampai ra.
Mesti ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Itu pegangan dalam mazhab Syafi'i. Dengan sebab itu engkau kalau tak nak beramal, jangan condemn kami. Sebab itu pegangan mazhab kami. Hormatlah pendapat orang lain. Jangan kata ini batas sembahyang. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi pelik kan sekarang? Kan? Jadi susah. Hanafi memang betul, Hanafi mengatakan orang yang ambil wuduk kemudian terus dia semayang, maknanya wuduk untuk mengambil sayang itu dah dikira sebagai niat. Niat untuk semayang. Itu mazhab ya. Pegangan mazhab Hanafi. Kami orang Syafi'i, kami punya pegangan lain. Tak sama. Matlamatnya apa? Semua nak semayang. Jadi tuan-tuan, jadi masalah kita pula jadi tok guru kita pula YouTube. Tok guru kita jadi YouTube. So belajar tak nak, main buka YouTube. Wahai ustaz YouTube, aku nak tanya soalan, dia boleh jawab? Tak boleh jawab. Kan? Tadi ada satu soalan petang tadi, ada satu soalan orang bagi. Ustaz, saya nak tanya bab zakat ni. Ni ASB ni, kena keluar tak kena keluar? Saya kata ASB kalau kita simpan, maknanya duit kita yang kita laburkan tadi, maknanya kalau cukup nisab, cukup haul, wajib keluar zakat. Dia kata ada ustaz tak kena zakat, dia buat ni pelaburan. Engkau nak pakai cakap aku, engkau tanya aku kan? Aku dah marah dah. Ya ustaz, saya ikut cakap ustaz. Kita dah cakap, dia pakai cakap ustaz lain. Tak berapa tanya kalau kau dah ada pendapat ustaz tu, apa tanya kita? Kita simpan ASB tuan-tuan. Kan? Dari sudut keuntungan itu ada khilaf. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Yang kata boleh, dia mengharuskan. Ada yang kata tak boleh kerana pelaburan tu tak syar'i. Jadi macam mana nak keluar zakat? Kita punya modal 20,000 yang kita simpan, itu duit kita. Itu yang kena keluar kan. Ragu-ragu pada keuntungan sama ada boleh keluar zakat tak boleh keluar zakat, tinggalkan. Orang yang mengatakan bahawa keuntungan halal, maka kira dengan modal serta keuntungan. Cukup nisab, cukup haul, keluar zakat. Dia tanya tu macam seolah-olah tak mau keluar. Tu yang kita geram kan? Dia dengar sehari punya suara dah tinggi, okey ustaz, okey dah, kita hilang angin. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kan. Jadi rasa saya suka cakap itu dulu, insya-Allah kita sambung lagi bicara kita pada masa yang akan datang sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dobi, okey. Ini masalah dobi pula. Nak ikut tak nak ikut, itu tuan-tuan punya cerita kan. Okey. Dobi ni tuan-tuan, pertama kita kena melihat di sana ialah pergunaannya ialah penggunaan bercampur. Penggunaan bercampur. Kalau sekiranya dobi ni cara basuhannya ada air masuk, ada air keluar, maka dia tak jadi masalah. Kan? Macam kat rumah kita lah, masuk air dia buang, kemudian masuk air baru dia buang, kan? Itu tak ada masalah. Dia masalahnya tuan-tuan, kalau air yang masuk itu tidak mencukupi. Tengok dia punya mesin tu berapa dia punya kadar dia. Kalau sekiranya dia masuk baju ketika basuh bercampur, ada najis, maka dia menajiskan mesin. Dia menajiskan mesin. Baju sendiri yang masuk, semua akan jadi najis. Ini yang kita nak kena faham. Adakah maknanya penggunaan di sana boleh macam itu kita buat? Kalau kat rumah kita buat, nak masuk dalam washing machine, baju-baju yang kena najis, maka dibersihkan di luar, baru masuk. Kan? Sekarang ni dicampur semua. Adakah penggunaannya itu Islamnya semua? Yang faham tentang masalah najis dan sebagainya.
Jadi tuan-tuan buat calculation sendirilah. Kan? Buat calculation sendiri. Nah, jadi kalau kita fikir di sana boleh pakai, mengambil. Sebabnya dalam Islam ni tuan-tuan, dia ada al-halalul bayinun wal haramu bayinun. Wa bainahuma mushtabihatun la ya'rifu katsirun minan nas. Kan? Kalau dia ada di tengah-tengah di antara halal dan haram ni syubhah. Benda yang syubhah. Syubhah ni yang tak jelas halal ke haram ke. Disebutkan oleh ulama, kalau sekiranya syubhah itu dia dekat kepada haram, maka haram. Tapi kalau sekiranya yang syubhah itu ada datang perkara-perkara yang menunjukkan dia ada halal, yang kita boleh terima dia sebagai halal, tetapi ulama-ulama kata meninggalkan itu adalah lebih warak, kerana dia ada syubhah. Ada syubhah. Jadi kita tanya, kita guna mesin. Adakah konsep mesin tu, air tu dibuang kat mana, kita pun tak nampak kat mana dibuang. Air yang dia basuh tu dibuang kat mana? Kita ada nampak kat belakang keluar air, kat belakang bangunan ada keluar. Kita takut air recycle balik. Kena tanyalah siapa yang buat washing machine. Kita pun bukan tahu kan. Nampak keraguan tu ada. Keraguan tu ada. Jenis kita pula malas nak pergi dekat rumah tak ada washing machine, semua main kat kedai betul. Besok silap-silap masuk dengan orang dengan baju keluar kering dia. Dia gitu. Jadi kita pun masalah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan fikir-fikirkanlah. Kan? Bukan salah, jangan ustaz dah keluar fatwa macam tu pula, tak jadi kami nak pergi mesin. Ustaz ni semua yang tak boleh, nanti aku masukkan dalam Facebook nanti ustaz ni. Jadi tuan-tuan, kita cuma membuka minda je lah. Kita tak mengatakan 100% tak boleh, kan? Dan kita mengatakan 100% boleh. Bukan 100% boleh, bukan 100% tak boleh. Jadi kita nilai sendiri. Supaya bila kita nak buat, sebab baju tu kita nak buat ibadat, nak buat semayang, kan? Jadi terpulang kepada tuan-tuan sendiri, maka pandang dia hukum, kan? Jadi ini masalah yang perlu kita tengok jugalah. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.